Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung lagi kuliah kita pada hari-hari yang berbaki ini dari bulan Ramadan. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, tuan-tuan, suka ataupun tidak, tapi itulah sebahagian daripada nikmat yang Allah beri kepada mereka yang beriman untuk jadi orang bertakwa. Peluang terbuka untuk setiap orang tanpa perbezaan. Yang Mulia Raja Uzin, Ustaz Zanulis, Fadlina Aziz, al-Wasalam semua yang hadir, ya, sahabat daripada Borneo, sahabat di Selatan, di Singapura, dan juga tak lupa sahabat di Malaysia. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana seperti yang telah kita gambarkan tadi, Allah masih bagi peluang kepada kita untuk puasa pada waktu ini dalam keadaan aman, damai. Sahabat-sahabat kita di luar negara sedang mengalami berbagai konflik, krisis. Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang tahu keadaan mereka, tuan-tuan yang boleh kata sekian, ya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan satu masa dahulu ketika kerajaan Islam Abbasiyah, ya, Syam Anis, sahabat dekat TikTok, tolong share pada teman kita yang lain, ya. Tolong bagi respon, dengar ke tak dengar ke, ada masalah apa ke. Tolong jelas tak Farida Ghazali, Ida Kahar, jelas tak Lia, ya, Yusri Purdua, Alhamdulillah. Sahabat baik saya nak beli kereta, boleh beli dengan Cik Yusri, apa saja kereta dia, alhamdulillah. Azmin, alhamdulillah. Luqman, semua sahabat, Hamidah Abdullah, Rafidah Abdullah, alhamdulillah semua. Melun Muda, alhamdulillah sahabat. Tolong bagi jawapan jelas ke? Syamanis jelas, alhamdulillah, syukur, terima kasih. Yang kirim hadiah apresiasi, terima kasih, yang kirim star dekat Facebook, terima kasih semua, jazakallah khairan. Ada orang bertanya tentang masalah qada puasa. Ialah wanita keliling kita, ibu kita ke, adik kita ke, anak kita ke, isteri kita ke, apa hukum qada puasa? Ya Allah, macam dah habis Ramadan je soalan ni. Warisan bonda, ahlan wassalam semua, hijrah biiznillah, jelas semua, Rasim Osman. Sebenarnya pendapat para ulama dalam qada puasa ni, ada perkara yang disebutkan oleh para ulama tidak wajib berturut-turut. Boleh kita lakukan ikut pada kelapangan waktu. Ya. Baik, yang pertama, pendapat pertama, Ustaz Sufan Mubarak, barakallahu fikum, terima kasih. Terima kasih saya akan clear, ya. Alhamdulillah, Sam Salih, Fisha Osman, terima kasih syaitan teman, ya. Moga-moga menjadi jariah ilmu kita pagi Isnin ni, agar ada yang dapat manfaat dengan perkongsian ni. Sebenarnya pendapat yang kuat tidak wajib berturut-turut. Jika mengkehendaki boleh berselang-seli, boleh juga berturut-turut. Demikian pendapat para jumhur, para ulama salaf dan juga khalaf. Baik, dalam hal ini didasarkan kepada banyak dalil kerana pelaksanaan puasa secara berturut-turut hanya diwajibkan bulan Ramadan kerana pentingnya pelaksanaan pada itu. Tapi setelah berakhir Ramadan, maka qada puasa itu boleh dilakukan secara berasingan pada waktu yang berbeza-beza. Contohnya bulan ni muslimat ataupun ukhti muslimah berpuasa sebagai contohnya, qada 2 hari, bulan depan 5 hari, ikut pada kemampuan masing-masing. Tidak diwajibkan dilakukan qada itu secara berturut-turut, Jadi seperti Allah jelaskan, fa'idatu min ayamin ukhar, maka diganti pada waktu-waktu yang lain. Jadi di waktu-waktu yang lain tu merujuk kepada jumhur para ulama salaf dan juga khalaf. Hamidah Haji Sa'ad, barakallahu fikum, Mardiana Jamil, tempat siri, alhamdulillah sahabat ini, Ahmad Fuad, ya. Baik, dan itu juga dalam hadis Nabi menyatakan, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru, pemudahkanlah, ya. Dan inilah sifat Islam yang boleh kita qada puasa secara pada waktu yang berbeza-beza, bagi perempuan, bagi lelaki yang sakit sebagai contohnya. Okey, baik, kita pada pagi ini saya masih lagi merujuk pada jilid yang pertama Tafsir Ibn Katsir, iaitu pada muka surat 479. Bagi mereka memiliki Tafsir Ibn Katsir, tolong buka Tafsir Ibn Katsir, muka surat 479. Pagi ini penting sangat topik, tuan-tuan, iaitu saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang apakah checklist kita di hujung Ramadan ni. Takut-takut ada tinggal, kan. Kalau mereka melaksanakan umrah, maka di hujung umrah akan dipanggil untuk muhasabah, untuk checklist balik semula. Dah selesai tak rukun-rukun kewajipan yang sempurna. Maka demikian juga kita bimbang bagaimana qada puasa untuk ibu warga emas yang uzur sakit. Mereka yang uzur sakit tak boleh nak qada puasa, boleh bayar fidyah. Ya, fidyah itu mengikut pada ketetapan
yang ada dekat negeri masing-masing lah, beza-beza. Boleh tengok dekat portal Jabatan Agama Islam masing-masing. Selangor ada, wilayah ada ketapan nilai ni itu. Fidyah satu hari berapa kena bayar. Contohnya ibu kita tak puasa sejak 3 tahun kebelakangan kerana keuzuran, 30, 60, 90 hari lah lebih kurang. Tengok pada kadar bilangan puasa yang ada pada tahun tu lah. Macam tahun lepas kita puasa 29 hari raya terkejut kan. Tahun ni tak terkejut lagi insyaAllah. Maka kita lihat pada bilangan hari yang ibu kita tak puasa tu, kita bayar fidyah according to hari yang dia tidak mampu lakukan puasa tu tadi. Demikian baik. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku di dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa bila dia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Baik. Ini kisah tentang bulan Ramadan, waktu mustajab doa. Ya, Puan Azina, alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada sahabat yang begitu setia bersama saya dekat program-program online Bagi jemaah umrah yang ikut saya pergi, insya-Allah kita ada kursus khusus mula lepas Ramadan ni. Setahun kita adakan kursus untuk kesuburan dan kelangsungan iman. Maklumlah kita pergi umrah, iman kita meningkat, alhamdulillah, syukur. Balik kadang-kadang kita lalai reka. Kenapa banyak sangat tanggungjawab. Lalu kita tak ada peluang untuk hadir ke majlis ilmu. Bagi sahabat ikut umrah bersama dengan kami di Zazan Travel, balik ada kursus umrah, kursus kesuburan iman wajib. Wajib itu bergantung pada siapa yang dapat hadir lah Kita akan adakan kursus secara Zoom online ni untuk mereka, supaya ada program untuk kita rujuk dan kita berada dalam circle orang ini yang beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan menyuburkan iman dan sebagainya, kongsi-kongsi pengalaman kerana Allah menyebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Hendaklah kamu memastikan dalam kehidupan ini ada waktu kau berdamping dengan orang yang sentiasa ingat pada Allah. InsyaAllah mereka ingat Allah itu adalah orang yang hadir dalam majlis ilmu. Jadi bagi sahabat yang ikut program bersama dengan saya secara online, bagi mereka yang pernah ikut umrah bersama dengan Zazan Travel, mereka akan dapat kursus online secara percuma setahun untuk kita pantau dan kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan dalam kumpulan ini saya dapat, saya bukan yang terbaik, tapi kalangan tuan-tuan ikut ni ramai para wali Allah, dan kita menagih daripada mereka syafaat kat dunia sebelum akhirat, supaya ada kesuburan iman. Gitu Nazra, alhamdulillah semua. Ili kasih sahabat dekat TikTok. Minta maaf saya tak kerti nak ajak tuan-tuan online bersama ni. Saya masih lagi nak belajar TikTok ni. Facebook pun tak pandai-pandai lagi. Kasmati Hussein, maafkan saya, dia minta request untuk online bersama. Nanti lepas raya saya akan study betul-betul dan minta pandangan daripada mereka yang berkeahlian untuk kita adakan broadcast secara cross ke macam mana ke. Minta pandangan daripada doktor pakar yang ada bersama, yang banyak kongsi-kongsi dengan saya, dan juga kaunselor-kaunselor yang ada bersama dalam grup ni. Kita boleh tukar-tukar cikgu-cikgu yang mulia ibu-bapa yang punya pengalaman didik anak berjaya dunia juga akhirat, akhlaknya, pencapaiannya kita nak kongsi bersama Zaliha Barudin. Saya tahu ramai tuan-tuan yang merupakan orang yang sangat ikhlas dalam pendidikan Allah beri kepada tuan-tuan sekalian, anak-anak yang taat, yang saleh, yang muslim, yang kita nak kongsi sesama nanti insya-Allah. Nanti lepas raya kita buat program nak bertajuk apa tajuk ni? Apa tajuk dia? Pendidikan anak-anak lah tu. Tajuk macam dulu pula. Nantilah kita fikirkan kekeluargaan, topik-topik yang hangat sekarang ni, berkaitan dalam keluarga, pihak ketiga dan sebagainya. Sukar itu. Nanti kita bincang, akan ada peluang kita bincang sama dari perspektif Islam. Mudah-mudahan adalah jalan keluar kepada anak-anak kita dan juga orang kat luar sana dari tersasar dalam kehidupan. Baik, terima kasih Siti Zila Ali, ahlan wa sahlan. Siti Zawiyah, Siti Maimunah, ya Allah, ramai sahabat kat TikTok yang baru yang saya belum kenal rapat dengan mereka. Terima kasih Makcik Cah, Siti Arbaiyah Yahya. Terima kasih semua yang like, yang kongsi, yang jadi follow. Terima kasih semua dekat Facebook baik, kat TikTok baik. Jadi kita sambung balik. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Musa al-Asy'ari menceritakan ketika kami bersama dengan Nabi dan peperangan,
Kami menaiki bukit, melalui lembah, semua orang memandangkan takbir. Kemudian baginda bersabda kepada kami, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu. Sungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat di antara kamu banding dengan leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, mahukah engkau aku ajarkan satu kalimah yang termasuk dari perbendaharaan syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini yang syoknya kalau kita baca tafsir Ibn Katsir. Setiap periwayatan itu dikemukakan dengan sanadnya. Jadi kalau kita baca tafsir, pendekatan Imam Ibn Katsir ni sangat mesra Al-Quran, tafsir Quran dengan Quran. Tak ada dalam Quran, beliau akan gali daripada hadis-hadis Nabi. Beliau merupakan pakar hadis. Maka apa yang dikemukakan itu menjadikan hati kita tenang. Kerana semua rujukan disebutkan di dalam setiap bahagian daripada tafsir ni. Ini adalah berkaitan dengan perilaku para sahabat. Mereka dalam perjalanan pulang pada peperangan, mereka bertakbir tengah penat ni, Allah akbar, la ilaha illallah, masya Allah, la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Ustaz, live di Facebook. Saya live di Facebook ni. Di Facebook ada, di TikTok pun ada. Ya. Katanya TikTok ni orang muda-muda bawah 35 tahun. Semua yang ada ni muda-muda lah ni, bawah 35 tahun ni. Ashraf Al-Hijamah, ahlan wasahlan. Buat bekam ke Ashraf? Mudah-mudahan anda telah menjalankan tanggungjawab besar untuk umat Islam. Dapat memberi kepada mereka satu package kesihatan mereka yang buat bekam, ahlan wasahlan. Saya pun nak pergi lepas raya nanti insya-Allah. Nurina, Asrul Fendi, ahlan wasahlan Asrul. Kat mana sekarang Asrul, sihat ke? Ashma Musa, Jamali Aris, Mansur Kastari, ahlan wasahlan. Baik Jadi perilaku para sahabat ni itu mereka, Azrulina Zainal, Salan Sijania, mereka memaki-maki dengan suara yang kuat memanggil nama Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW telah pun menegur mereka dengan mengatakan, wahai para sahabat sekalian, kamu sedang berdoa kepada Allah yang maha dekat dengan kamu, dekat dengan rahmatnya, dengan zatnya yang agung itu, berdekatnya dengan cara yang kita pun tidak tahu, tapi maksudnya dekatnya Allah, dekatnya rahmat, mendengar segala apa yang kita minta. Maka tak perlulah kamu menjerit-jerit seperti itu, madailah kamu manggil dengan kalimah-kalimah yang kau dengari saja cukup. Yang dipanggil sebagai wadunal jahri min qawli bil ghudwi wal asal ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kita ni berdoa pada waktu malam, jangan sampai satu kampung dengar lah. Kalau tak satu kampung pun buka pula Facebook, tunjuk kat orang tengah meleleh mata. Ini benda-benda yang merugi yang kita tuan-tuan jangan buat lah. Waktu malam ni jadikan waktu yang paling rahsia kita dengan Allah SWT. Imam Malik itu kata ramai para ulama, contohnya dalam kitab Al-Isti'ab, mengatakan bahawa Imam Malik ni kalau nak bandingkan ilmu dia dengan ilmu orang yang hidup zaman dengannya, contemporary dengannya, ramai yang lebih alim daripada Imam Malik. Tapi kenapa Imam Malik itu, guru Imam Syafi'i itu, menjadi yang paling masyhur dan mazhabnya kekal sampai ke hari ini? Kalau kita baca Sahih Bukhari, kita beranggapan itulah kitab yang paling sahih sepada Al-Quran. Betul lah. Tapi orang-orang Islam di utara Afrika, Tunisia, Libya, Mauritania, Morocco, mereka semua membaca Muwatta' Imam Malik, menganggapnya itulah kitab yang paling sahih sepada Al-Quran. Nak cerita kuatnya mazhab Imam Malik di utara Afrika. Apa rahsianya mazhab Malik begitu kuat sekali tuan-tuan? Jawapannya kerana Imam Malik ni terlalu banyak rahsianya dengan Allah. Halaka sirrun indallah, ada nasyidnya kan. Ada tak kamu ni miliki satu rahsia dengan Allah? Udin Samsudin, Nurli Suhaida, Muzakir Osman, sahabat dekat TikTok saya lagi, Ahmad Al-Wasalan, Muhammad Hafizi. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan adalah mengikhlaskan diri dengan Allah itu, hendaklah kita menyembunyikan amal salih kita. Jadi dalam berdoa pun tak perlu kuat-kuat sampai keliling rumah jiran kita pun terbangun dengan kita membaca Al-Quran waktu pagi. Kita kan nak pahala daripada Allah, kenapa kita duduk tunjuk pada manusia? Besok akhirat, seperti yang telah kita bentangkan hadis, nanti dipanggil kita untuk menerima kelebihan itu, tapi ternyata ia hanyalah merupakan debu-debu berterbangan. Dan akhirnya orang yang sombong dan juga orang menunjuk ni, meriak-riak ni, tak ikhlas ni, akan dicampakkan ke neraka lebih awal daripada penyembah berhala. Kenapa ya? Kerana dia ditipu oleh dirinya sendiri melakukan amal itu kerana manusia. Kita tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Jadi kembali pada aspek ni tadi, menceritakan dalam asbabun nuzul kaitan ayat ini. Tak semua ayat Quran tu ada asbabun nuzul untuk pengetahuan tuan-tuan ya. Asbabun nuzul maknanya sebab turunkan ayat tersebut. Turunnya ayat ini adalah berikutan dengan perilaku para sahabat yang memanggil nama Allah dengan begitu kuat, lalu Nabi tegur.
Tak perlu panggil Allah begitu, sahabat-sahabat semua. Panggillah nama Allah dengan cara yang perlahan yang kamu dengar dan memadai. Ya, jadi dalam ayat ini mengajar kita betapa dekatnya kita dengan Allah SWT kalau kita berusaha. Berbeza dengan konteks perhubungan kita dengan manusia. Kata Syekh Tahir Ibn Ashur, seorang ulama dari Tunisia, kalau kita lihat struktur laras dengan manusia, ayat ni berbeza sama sekali. Kalau kita nak jumpa dengan pemimpin di kalangan kita, sebagai contoh, ialah pemimpin sibuk, Ramadan pun ke hulu ke hilir, dia menjalankan macam-macam tanggungjawab. Kita nak jumpa, kena buat appointment, nanti lagi sebulan ustaz. Sebulan? Allah, lamanya. Dah tu sampai pula hari yang dijanjikan kita pergi dapat jumpa pun tak boleh jumpa lama, 5 minit je dia bagi kita peluang. Itu pun kat parlimen. Tuan-tuan ni boleh kawan sekalian. Ya, kenapa? Kerana dia pun banyak kerja, kita pun faham. Kita pun datang bukanlah nak mengampu, nak cari projek ke tuan-tuan. Saja nak menziarahi ataupun nak bagi pandangan sikit apa-apa yang berkaitan dengan Islam. Ada guru-guru yang mulia datang berjumpa dengan saya, tuan sajalah tak lanjut cerita. Berkata bahawa bilangan yang belajar dalam institusi Islam yang dipanggil sebagai sistem belajar untuk pergi ke universiti Islam dalam dunia macam Azhar menyaksikan penurunan. Ini anak-anak tuan-tuan lah, anak-anak saya jugalah. Semua tak minat belajar Islam kerana belajarnya berat, subjeknya berbelas-belas. Silibusnya pun belum stabil mana, kerana bagus saja diimplementkan dalam bahasa Arab pure, bahasa Arab sepenuhnya. Tak ada terjemah-terjemah tuan-tuan. Oh, beratnya. Ya, masa kami belajar dulu, belajar kerana nak pergi negara Arab, cerita begitu. Kat Kuala Islam, dekat Maktab Mahmud, tuan-tuan tahulah sekolah agama yang rekodnya panjang lama ini. Semua orang belajar kerana nak pergi ke Kuwait, nak pergi Iraq, nak pergi Jordan, nak pergi Mesir pada masa itu. Morocco. Belajar kat Morocco free tau. Jadi anak-anak kita yang minat belajar Islam boleh pergi ke Morocco, tapi pengambilannya sangat terhad lah. Tahun 50 saja. Jordan banyak tapi kos hidupnya mahal. Beritahu ke tuan-tuan ni, tak ada beasiswa ni. Koyak juga kocik kita nak menghantar anak ke Jordan. Berlubang lah kocik tuan-tuan ni. Tapi tak apalah, untuk ilmu Ya, Maktab Mahmud. Tak, saya bukan Maktab Mahmud, saya Kuala Islam. Saya cerita sahabat saya kat Maktab Mahmud. Para ustaz yang begitu cinta belajar Islam walaupun susah. Tapi budak sekarang tak macam tu. Kerana zaman ni menyaksikan satu perubahan yang sangat besar. Orang nak jadi alim tak perlu menghafal lagi. Buka je YouTube ke, buka apa ke, Facebook ke, buka apa-apa media sosial ke, cari type perkataan dekat Safari, dekat Google, mana jumpa apa nak. Menjadikan bahawa masyarakat ini, kita bimbang ya, anak-anak kita dah tak minat menghafal. Kadang semua benda jadi mudah. Ya, betul lah Yang Mulia Raja Zain, hafal Quran tu tak masuk dalam agama kerana dia tak menjanjikan apa-apa. Ya, tuan sekalian ni, ketika saya belajar agama dulu, ramai orang berkata, kau belajar agama, kau nak jadi mufti. Kat Melaka ni seorang ni mufti. Ya, ada pula yang panggil BODOH pula. Kau belajar agama ni buat apa? Kau pandai-pandai. Imam kat masjid pun ada seorang. Ya Allah, dia ingat rezeki kita ni pada tangan manusia, dia ingat rezeki kita pada tangan Allah sebenarnya, dalam kehendak Allah juga. Tak apalah, itu satu perkara berkaitan saya kaitkan untuk tuan-tuan Jadi saya sebut kepada tuan-tuan, kalau kat semua negeri yang anak-anak belajar STAM dan sebagainya ni, KBD, KBT ni, mereka akan pergi ke negara-negara Islam menjadi pewaris ilmu agama, penting untuk kita ambil berat. Cuba peruntukkan satu bahagian daripada zakat. Ya, Yang Mulia Syarifah Azizah, tak kisahlah siapa buat pun, saya tak mau pun mencampion idea ni. Siapa yang ada dekat jawatan zakat ke, pusat zakat ke, cuba usahakan buat satu paper, bawa kepada pihak tengah, kepada atasan, supaya ada peruntukan zakat untuk mereka belajar bidang agama. Kenapa tak? Orang belajar kat sekolah-sekolah sains berprestasi tinggi macam MRCM dapat beasiswa apa? Sekolah-sekolah menengah agama, sekolah-sekolah SBPI dan sebagainya, mereka dapat beasiswa apa? Kadang-kadang ayah ibunya orang berada, berpangkat pun dapat beasiswa juga. Kenapa yang belajar agama ni kita tak ada nak usahakan ada peruntukan? Mana pergi duit zakat banyak-banyak, boleh tak ada peruntukan? Dia cari cara. Tuan-tuan yang buat kerja ni, tuan-tuan menyambung kerja para Nabi, para Rasul, tuan-tuan. Bayangkan berapa ramai anak-anak yang belajar agama ni tak ada peruntukan, tak ada duit cukup, bukunya mahal. Jadi pelajaran, saya tak sebut mana-mana pusat zakat lah, mana-mana berkenaan lah. Saya pun bukan wang zakat. Saya lihat sahabat bekerja dekat pusat zakat, mereka yang sangat amanah, dedikasi. Cuba buat usulkan satu perkara. Ini saya sebut pada tuan-tuan kerana saya tak tahu mana selalu nak sampaikan. Bukan saya merendah-rendahkan atau menghina jawatan yang ada orang tak buat kerja, bukan. Maksud ini, siapa nak buatlah. Kita bukan nak champion idea ni, tapi jadikan dia peluang untuk anak-anak kita belajar agama kan. Ada penghargaan untuk mereka. Tak banyak pun, tak perlu sampai RM100 sebulan pun.
100 kali 12 dah 1,200 kan. Bagi RM25 pun dah cukup lah tuan. Ini satu penghargaan tau. Tolonglah sampaikan kepada mereka yang berada di pusat zakat, di majlis agama Islam dan sebagainya. Cubalah usahakan. Kalau tak, kita akan menyaksikan penurunan drastically dalam bidang belajar agama ni, kerana cabarannya hebat. Cabarannya sangat hebat. Belajarnya banyak. Kemudian peksanya susah. Kadang-kadang guru pun tak cukup. Kan? Lepas tu nak belajar ke depan pun kelabu asap. Balik nanti tak tahu nak kerja apa. Tuan-tuan, bagilah penghargaan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Besarnya pahala. Ya, sepanjang sehari lah masalah. Tak, bukan saya maksud saya peruntukan ke Timur Tengah. Itu memang ada. Itu kita tak nafikan. Ni belajar. Tingkatan 4, tingkatan 5 ni. Tolonglah. Cari usahakan. Supaya budak-budak dapat beasiswa secara tetap. Dia berhenti je belajar bidang agama, berhentikan beasiswa dia. Kan? Tak banyak pun. Saya tak suruh sampai RM50. RM50 pun walaupun pada ini kecil sebenarnya, tapi mungkin tak mampu untuk diberi sebanyak itu. Bagi RM20 boleh tak? RM20. Ya, dah tu jangan bagi pula dah masuk tahun baru pun dapat. Bagilah setengah tahun sekali ke, ataupun 3 bulan sekali ke. RM60. Mana 3 bulan dapat RM60. 3 bulan RM60. Tak apalah. At least something. Ini penghargaan tau. Ya, belajar agama kosnya tinggi, kita tak nampak benda semua. Subjeknya tak ada macam buku-buku teras akademik yang lain. Ada banyak kedai buku dalam bidang agama, kena memang susah belajarnya, tuan-tuan. Ya, saya tak masukkan beasiswa ke Timur Tengah, itu semua negeri ada. Itu saya tak kisah, tuan. Ni belajar kat tingkatan 4, tingkatan 5 ni, kita risau tau, kerana menyaksikan angka yang menurun. Pembelajaran di sekolah agama makin kosong pada ini. Kerana anak-anak ni ada cabarannya besar. Baik aku belajar AI, apa dia panggil, artificial intelligence, ada banyak beasiswa. Baik aku belajar course engineering, design, sebagainya, ada banyak. Ya, Suhaila Kasim. Ini kita cakap bukan kita peli ke kita menganggap jabatan bahagian agama tak buat kerja. Tak. Kita bercerita ni kerana Allah, tuan-tuan yang boleh sekalian. Ya, nak minta beasiswa daripada company kecil macam kami boleh lah, tapi berapa orang kita boleh kita bantu. Kita pun ada banyak komitmen. Ya, tiap hari kadang-kadang berpuluh-puluh application minta derma dan sebagainya. Kita pun ialah dengan kemampuan yang terhad. Tapi kalau Jabatan Agama dan Zakat berfikir benda ni lebih proaktif ke hadapan, tolonglah bagi kepada anak-anak ni beasiswa tetap negeri, yang mana mereka akan menjadi orang yang bersemangat belajar agama kerana ada penghargaan. Dan kebanyakan juga pun mereka di kampung tak ada duit. Ya, Juriatan Al-Wasalan dari Singapura, barakallahu fikum. Ampun maaf pada Juriatan Agama. Saya bukan mengatakan tuan-tuan tak buat kerja, tapi kita perlu pembaharuan masa ke semasa. Kita perlu cetuskan idea baru. Ya, baik. Kerana saya tak tahu mana nak salurkan idea ni. Saya sebut pada tuan-tuan, mungkin kalangan tuan-tuan yang suami bekerja ke Jabatan Agama, Pusat Zakat dan sebagainya. Ya, ataupun anak kita ke, abang kita ke, pakcik kita ke, ayah kita, kita salurkan idea ni. Ya, Alhamdulillah semua sahabat ni. Akhirnya mereka pergi ke sekolah swasta tau. Sekolah swasta. Ya, mereka belajar hafal Quran sahaja. Yang kita rugi, budak-budak yang bijak ni tak diberi peluang untuk belajar subjek teras yang lain. Hafazan Quran tu penting, tapi kalau mengabaikan benda lain berkaitan dengan bahasa Arab, menghafal dan tidak faham, merugi juga. Jadi kerajaan telah mengadakan sistem pelajaran yang sangat baik. Di peringkat KBD, KBT sebagai contohnya. Sekolah agama yang ada di negeri bagus sangat. Saya kenal sangat seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi, Kuala Islam antaranya, Maktab Mahmud antaranya. Kat Terengganu kita ada Semaza, ada Semuza. Ya, dekat mana lagi? Kat Pening ada Masyhur, ada macam-macam sekolah agama yang bagus-bagus, tuan-tuan. Ya, dekat Pahang, dekat Pahang saya tahu Pahang menyediakan beasiswa untuk belajar kat sekolah agama negeri Pahang. Terima kasih ya. Tahniah ya orang Pahang. Baik. Okey, tuan. Jadi cakap benda yang benar, insya-Allah benda yang baik. Baik, saya nak bawa kepada renungan kita pada pagi ini tentang perkara-perkara checklist yang berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari terakhir ini masih ada peluang untuk kita baiki kekurangan-kekurangan yang berlaku. Al-maklumlah, ya, kita ni manusia yang sangat lemah dan banyak kekurangan. Banyak perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, Marudhatillah Alhamdulillah. Asyafi Jamal sekali ya. Hamidah, barakallahu fikum. Terima kasih Cikgu Raya, terima kasih. Ya, Cikgu Raya pun berada dalam institusi pendidikan yang sangat mulia. Baik, tuan-tuan, saya nak sampaikan daripada khutbah para ulama tentang apakah perkara yang boleh kita lakukan lagi dalam hari-hari yang berbaki ni. Yang pertama tadi, tuan-tuan, saya dah sebutkan tentang kepentingan berdoa.
Berdoalah supaya Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Para salafus salih mereka berdoa supaya dapat masuk Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan minta supaya diberi peluang untuk masuk Ramadan, dipanjangkan umur hingga memenuhi Ramadan. Habis Ramadan 6 bulan mereka berdoa supaya diterima amalan mereka sepanjang Ramadan. Main tu. Ya. Baik, terima kasih Linda Rashid, terima kasih ya. MFO, terima kasih semua. Kalsum Radiman, Latifah Zavidi, terima kasih. Terima kasih Nafisha Osman ya. Jadi hendaklah kita berdoa dengan sidqun niyyah wa tawajjuh. Kita berdoa kepada Allah dengan hati yang penuh terus ikhlas, penumpuan, fokus supaya Allah menerima ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ni dengan kesungguhan. Minta kepada Allah tiap-tiap waktu sembahyang, ya Allah terimalah. Alangkah Nabi Ibrahim itu bila Allah menyuruhnya untuk membina Kaabah, dan ini merupakan perintah Allah, kewajipan daripada Allah kepada seorang Nabi. Di akhir membina Kaabah itu apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Apa beza doa dengan munajat? Keduanya sama. Cuma doa itu umum, munajat itu khusus. Munajat tu sebagai contohnya mereka yang berada pada malam qadar munajat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Naja yunaji munajah, maknanya kita ni berdoa dengan Allah seolah-olah macam kita berada dekat sangat dengan Allah. Bahasa yang kita gunakan tu kadang-kadang dah macam tak teratur lagi, kerana ia keluar daripada hati nurani kita yang mengharapkan, mendambakan sangat kasih sayang daripada Allah SWT. Seumpama Nabi SAW istighasah pun satu perkara juga. Istighasah, munajah maknanya dalam bab yang khusus sangat. Contohnya ada orang sakit dengan kita minta kepada Allah dengan menangis lilihan yang mata, minta supaya Allah selamatkan, pulihkan. Jadi munajat ni lebih khusus. Besok anak kita nak menghadapi peperiksaan penting, kalau dia gagal peperiksaan ni, tak dapat masuk kursus yang dia nak, itu kita munajat bersungguh-sungguh, seolah macam fokus sangat. Itu namanya munajat. Dia sama juga satu bab daripada doa, tapi doa tu lebih umum, munajat tu lebih khusus. Baik. Wal azmu ala adamil auda ila zunub. Yang kedua, kita hendaklah berusaha supaya yang tadi pertama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dan beza kita dengan Allah, minta dengan Allah dengan minta dengan manusia ni, manusia peruntukan waktu kita terlalu limited, dan kita kena ada appointment untuk jumpa, tak boleh sembarang redah je. Tapi dengan Allah sedaklah ni, Allah sentiasa menanti kita, Allah yang menunggu kita. Laras bahasa tu kata Tahir Ibn Ashur, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, beritahu kepadanya aku ni dekat. Kalau kita tengok laras bahasa Melayu, kalau mereka bertanya tentangku, maka beritahu kepadanya dekat. Tak, ayat pun itu. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Dekat tu sampai perkataan maka beritahu kepadanya pun ditiadakan, hanya difahami dalam bracket saja. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah SWT memang benar-benar bagi perhatian kepada kita, anytime, anywhere. Kita perlukan apa-apa, Allah SWT sentiasa menanti, menunggu kita. Yang peliknya kenapalah kita tak minta, itu perkaranya. Kalau dengan manusia ni, kalau kita nak jumpa seorang, beritahu kepadanya nanti aku free pada waktu sekian kan. Katalah nak jumpa seorang penting, saya nak jumpa dengan orang itu, fulan bin fulan. Maka PA-nya kata, okey nanti kita peruntukkan waktu, nanti bulan depan. Kalau PA-nya pun terlupa, dan sebulan tu kena datang tu tepat pada waktunya, kita datang pukul 3.30, janji pukul 4, tunggu setengah jam. Lepas pukul 4, dia pula ada orang lain, pukul 5.30 baru kita dapat jumpa. Itu pun 5 minit sahaja. Itu dengan manusia. Kita jadi orang penting-penting yang pilih rakyat kan. Janganlah duk sombong sangat. Kita ni pilih oleh mereka, jalankan tanggungjawab, peruntukkan waktu. Sibuk macam mana sekalipun, dah kita ni wakil rakyat kan, wakil rakyat, hamba rakyat, jalankan tanggungjawab dengan betul. Jangan lepas daripada dipilih langsung ahlan wa sahlan wa jalan, tak ada nak jumpa orang. Kita dengar masalah orang, walaupun kita tak dapat selesaikan, memang kita tak boleh selesaikan masalah orang. Yang boleh, kita boleh ringankan saja. Tuan-tuan dimulakan sekalian, memang hebatlah pemimpin ni, memang sedang masuk syurga kalau dia sedar bertanggungjawabnya. Tapi kalau lalai, sebelum bukan main lagi, lepas dah tak pegang handphone pula, WhatsApp pun dah tak jawab. Padahal nama handphone tu digantung di sana sini, ditulis signboard, hubungi saya. Kita hubungi haram, tak ada jawapan. Akan marah tuan, geram. Allahu Akbar. Fadilah Harun al-Wasalam, di mana-mana lah, pimpin dekat bawah angin ke, atas angin ke, di mana ke. Orang Siti Nurhada kata tak ada pegang handphone, tak pernah sahabah. Tuan ni boleh rasa. Jadi balik kepada apa yang disebut di sini,
penting untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah SWT, munajat kepadanya bersungguh. Yang kedua tadi, kita iaitu apa yang azam ala adam auda ila zunub. Kita bertaubat dan berjanji tidak mahu melakukan dosa-dosa lagi. Walaupun kata Imam Ghazali, sorry besar dia, ada jual Tupperware, masya-Allah, nak raya ni kena beli ni. Siti Hashim ada masalah semua. Saya dah gambarkan bahawa Nabi menunjukkan kepada kita contoh yang sangat menarik tentang orang melakukan dosa ni. Bertaubat dia kepada Allah, gembiranya Allah menerima taubatnya itu. Dan Imam Ghazali berkata, kita melakukan dosa ni umpama penyakit berlaku pada kita. Minggu lepas kita batuk, lepas gaya besok sebulan kemudian batuk lagi. Kan ke kita dah usaha untuk tidak batuk, dah makan ubat dan sebagainya, dan kita pergi jumpa dengan doktor pun cakap, kan saya cakap bulan lepas jangan buat macam ni, buat macam ni. Kenapa kau buat? Tengok padan muka dah batuk semua. Tak ada tuan-tuan. Doktor yang baik takkan cakap begitu. Dia rawat je kita, walaupun dia tengok rekod, dia pergi orang tua ni kata jangan buat ini, dibuat juga. Dia tak kena komplain depan kita, marah kita dan sebagainya. Kalau manusia punya sikap baik doktor kepada kita begitu, Allah lebih baik lagi. Jadi melakukan dosa itu dan bertaubat kepadanya, Allah sangat sayang kepada seorang yang bertaubat daripada dosa-dosanya. Walaupun dia melakukannya, dia berubah, tapi melakukannya sekali tak sengaja, maka dia umpama pesakit tadi yang kita gambarkan, kata Imam Ghazali. Jadi gembiranya Allah untuk melihat kita bertaubat ni tuan-tuan, lebih gembira dia berbanding dengan seorang yang kehilangan untanya kat padang pasir. Kemudian dia pun merasakan kematian dekat sangat dengannya kat padang pasir, tak ada apa yang boleh membantu dia untuk meneruskan kehidupan. Air tak ada, makanan tak ada, binatang bisa banyak, serigala banyak. Dia pun duduk berfikir apa nak buat ni. Untanya dah hilang. Atas untanya itulah segala keperluannya, makanannya, minumannya semua dah pergi. Siti Aisyah Zubair, Ahlan Yang Mulia Raja Uzair ni, Rahimah Hashim. Tiba-tiba sekonyong-konyongnya muncullah unta tadi dengan segala makanan dan minuman atasnya, tak hilang. Batuk sikit tuan-tuan. Allah Akbar. Nikmat daripada Allah. Faiz Alhamdulillah. Maka dia pun kerana terkejut dan gembira, bercampur berbau semua sekaligus, dia pun berkata kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah, ya Allah, syukur kepada engkau mengalihkan unta ni kepada aku. Engkau lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik dia cakap. Lepas tu dia kata, gembiranya dia, Allah syukur kepada engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Tapi terbalik, kerana terlalu gembira, ayat mula tersasul, dia mengatakan sebaliknya, Allah, engkau lah hamba-Ku, aku Tuhanmu. Kan ke benda itu lawak tuan-tuan. Allah Ta'ala gembira melihat perkara itu. Gembira sesuai dengan zat yang agung. Kita tak menyamakan Allah dengan manusia, walillahil mathalul a'la. Tapi ayat ni bagi min wajhi taqrib, untuk mudah kita faham, nak simplifikan, mudah untuk kita faham. Kalau orang kata beli kereta ini, nampak kereta ni best muka dia senyum je. Kereta boleh senyum ke tuan-tuan? Itu kan isti'arah tu, itu kan simpulan bahasa, kiasan kata tu. Saya suka kereta ni naik macam semangat dia, bentuk dia, muka dia macam muka orang senyum, yang tu tak macam bengis. Kita memanglah kita maksudkan dalam bentuk yang mudah faham, bahawa kita suka ataupun kita nak tunjukkan, inilah nak bandingkan setakat tu saja. Jadi Allah Ta'ala punya gembira kepada hamba-Nya yang kata demikian, walaupun dia tersilap, tapi gembira lagi Allah terhadap orang bertaubat selepas melakukan dosa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Seorang kita kan, anak kita mungkin buat silap pada kita, dia tersasar, dia pun tak nak balik raya, contohlah tuan-tuan macam-macam hal dia buat. Kita ayah ibu menanggung macam-macam ujian, daripada sekolahnya lagi pukul orang, keluar universiti tak nak balik pula, buat hal itu, buat ini, tak boleh belajar. Pecah hati seorang ibu. Kes ni macam kita biasa dengar je. Tiba-tiba tuan-tuan, kita pun berdoa dan tak pernah putus berdoa. Tiba-tiba anak itu balik ke pangkuan dan menyatakan kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, menceritakan, ayah saya taubat kepada Allah. Macam mana gembira kita tuan-tuan, walaupun kesalahan-kesalahan yang lalu kita lupakan, sebab kita tahu dia ikhlas nak berubah kan. Kita nak bantu dia supaya dia anak yang lebih baik. Kalau itulah sikap seorang ayah, seorang ibu, kata Imam Ghazali, terhadap anaknya melakukan kesalahan, macam mana Allah Ta'ala yang punya kuasa, punya kasih sayang 90 kali lebih daripada manusia punya kasih sayang tuan-tuan. Allah menciptakan kasih sayang untuk 100. Cuma satu saja diberi kepada sekalian makhluk untuk dikongsi-kongsikan sama mereka. Itu pun kita dah lihat, harimau yang ganas tu tidak makan anaknya. Gajah yang besar tak pijak anaknya, sayang pada anaknya. Ini kita sayang pada anaknya. Itu 1% tu sharing lah semua segala makhluk yang ada.
Yang 99 di sisi Allah. Kalau macam tu kasih sayang seorang ayah dan juga ibu pada anak yang buat kesalahan taubat, dan mereka tentu nak berubah ya ibu, maka bagaimana pula Allah SWT yang punya 99 990 kali lebih daripada kita ni tuan-tuan. Jadi hendaklah kita faham kasih sayang Allah SWT ni kepada orang bertaubat. Kita teruskan bertaubat tuan-tuan. Kita banyak salah dan silap tuan-tuan, tak ada seorang pun yang sempurna. Dengan saya bercakap ni banyak kesalahan. Jadi kita di hujung-hujung Ramadan ni bertaubat kepada Allah. Terimalah ya Allah ibadah aku yang tak seberapa ni. Aku malulah jumpa dengan kau ya Allah. Umur aku macam ni tapi aku masih tak sedar. Uban kau kirim kat kepala aku banyak tapi aku masih lagi macam budak-budak amalan aku. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, macam saya tengok gelang emas baru di tangan, senyum saya tengok tangan. Saya tak perasan tapi anak-anak saya kata, Cikgu Rohaya ada je satu nak share kita. Cikgu nanti lepas raya kita buat broadcast cross cikgu. Cikgu bercakap nanti, saya nak terima idea cikgu banyak lah. Terima kasih cikgu Ustaz Zanulis pun insyaAllah sahabat saya yang setia kat sini kita buat macam Datuk Muhaya buat Saya pun tak reti, tak pandai tuan-tuan. Kalau ada ilmu nanti bolehlah showkan kat saya. Jumpa saya boleh share dengan saya tuan-tuan Jazaliha. Ya Allah, malas ni orang tua ni nak baca, senang je kat TikTok ni, tengok je tahu macam mana nak buat. Betul-betul Allah Akbar, ni kelemahan saya. Baik tuan-tuan Jadi kalau kita lihat lagi antara apakah amal-amal salih yang boleh kita lakukan menuju ke penghujung Ramadan ni tuan-tuan, ikut daripada apa yang dikemukakan oleh para ulama, iaitu apa tahu? Kita pada hujung Ramadan ni tadi banyakkan doa, yang kedua tawab kepada Allah Taala, yang ketiga sembahyang sunat teruskan. Tahajud kita, qiyamul lail kita, sembahyang tarawih kita, tolong hadir ke masjid. Orang muda, kaum lelaki, ambillah peluang untuk sembahyang tarawih 20 rakaat tahu. Jangan disibukkan dengan agenda-agenda keduniaan, hari raya dan sebagainya. Tak apalah, hari raya tu cuma sehari je. Ya, hari raya tu bukan penting sangat pun nanti kata kita nak kena sambut selalu lebih dahsyat-dahsyat. Tak ada baju cukup, alhamdulillah. Jadikan hari raya akhir Ramadan yang tak akan berulang lagi ni, yang akan berakhir dalam beberapa saat saja lagi ni, untuk konsentrate ibadah 20 rakaat. Ya, batuk minum madu Ustaz. Ya Allah, betul lah Mali, lupa lah saya. Kita ni makan batuk je. Sefari Ahmad Al-Wasalam Tok Li Barakallahu fikum 555. Terima kasih hantar bunga kat saya. Teruskan ibadah seperti biasa, namanya Al-Thabat ala ta'ah. Ya, kita minta kepada Allah tathbit. Dan itu antara doa Nabi kita kan, Fazilah Hafizah Jazuli, antara yang paling banyak Nabi amalkan, iaitu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Dalam bab istiqamah pula, antara doa yang paling banyak Nabi amalkan, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Saya orang Melaka. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah. Doa ni Nabi tak pernah tinggalkan tuan-tuan. Tadi Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jangan wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan agama hatiku dalam agamamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Doa ni, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah tinggalkan. Itu Nabi tu yang sentiasa Allah beri kepadanya peningkatan iman. Iman seorang Nabi sentiasa meningkat. Iman kita ni macam zigzag, macam roller coaster, kejap ke bawah, kejap ke atas. Kejap meningkat, menurun. Ramadan awal main tinggi, Ramadan ujung menurunnya. Sebab apa? Sebab dia kena nasi Arab waktu buka. Dah tersedak-sedak pula makan. Perut dah penuh, nak sembahyang tarawih pun rasa macam berat sangat. Itulah iman kebanyakan daripada umat Islam akhir zaman, tuan-tuan Jadi minta kepada Allah supaya kekal hati dan melakukan ketaat. Bila Nabi ditanya seperti itu oleh Ummu Salamah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau baca doa tu dalam sujud, boleh Asfani boleh baca dalam sujud. Dalam bahasa Arab Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Maka jawapan Nabi, ya, ma minkum illa wa usbu'u baina isba'aini min asabi ar-Rahman yuqallibu kaifa yasha. Setiap kita ni masalah Safian Sejan, barakallahu fikum, sahabat sekolah saya. Tak ada seorang daripada kita melainkan hatinya berada di antara dua. Daripada jalan Ar-Rahman, daripada tangan Ar-Rahman. Ini pun hadis yang sifat mutasyabihat.
kita menyebut sebagaimana Nabi sebut SAW. Jadi sebagaimana mudahnya dibolak-balikkan, demikian juga hati dibolak-balikkan. Ya, jangan berniat. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Iaitu nak ceritakan mudahnya hati ni bolak-balik. Pagi dia melakukan taat, petang dia dah berubah. Petang dia fikir bangun tahajud, malam dia makan banyak, dah dia terlepas. Jadi ni hati kita. Dia minta kepada Allah Taala pada hujung-hujung Ramadan ni supaya kita kekal melakukan taat, kekal baca Al-Quran, kekal sembahyang pada waktu malam, tahajudnya, qiyamnya, berdoanya, kekal bersedekah pada orang miskinnya, kekal membayar zakatnya, bukan tunggu waktu-waktu seperti ini saja. Mana berkekalan, itu namanya istiqamah. Ya. Nak Usman Mahmud, siapa yang nak doa ni, tolong masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada bukan saja doa ni dikumpulkan, bahkan nota-nota kita pun ada. Terima kasih ya Umi Fatih, barakallahu fikum. Terima kasih atas catatan Ustazah Umi Fatih kepada kita yang banyak membantu. Semua saya cakap beliau tulis. Terima kasih Ustaz Umi Fatih, mula menjadi sebahagian daripada yang akan memberatkan timbangan amal salih nanti di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita doakan sahabat kita yang ada dalam program ini, ingin kebaikan, menyebarkan kepada orang ramai. Baginya pahala tak kurang sedikit pun, malah lebih, kerana Allah itu maha kaya tuan-tuan. Kalau kita ni ada duit raya nak bagi kepada orang keliling kita, adik-beradik ke, anak-beranak ke, ada RM400, bagi dekat mereka, ada 40 orang dapatlah seorang RM10 kan. Kalau ramai lagi dapatlah kurang daripada itu. Tapi Allah tidak tuan-tuan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ya. Ada soalan ni. Apa yang ada di sisi kamu ni semuanya akan berakhir, tapi di sisi Allah tidak. Allah Taala punya rahmat itu luas tuan-tuan. Ya, terima kasih Ustaz Cikgu Ruhayah. Ada tanya tadi, boleh tak kita baca Al-Fatihah saja tanpa baca ayat surah-surah pilihan ataupun surah-surah ayat lazim di hujung sembahyang tahajud kita kerana dekat subuh? Hukumnya harus baca selepas Al-Fatihah tu, hukumnya sunat. Sunat ayat pada 2 rakaat pertama pada sembahyang tahajud kita. Tak baca pun tak mengapa. Bahkan sembahyang fardu pun kalau kita tak baca surah-surah pilihan di hujung Al-Fatihah tu untuk rakaat 2 yang pertama, tak ada masalah pun. Ia adalah sebenarnya sunat, digalakkan, tertinggal tak mengapa. Gitu Azhar Hadis, terima kasih. Masyikin, masalah Mistex, Long Official, terima kasih semua sahabat ini milik Allah sekalian. Jadi ini namanya istiqamah, melakukan taat. Kalau Ramadan ni kita khatam Quran, alhamdulillah dapat khatam Quran. Selain daripada Ramadan tak mampu khatam Quran, tapi jangan tinggalkan Quran. Ya, ada satu kisah dibawakan, saya baca, menarik juga kisah ni. Ada seorang pergi ziarah rumah teman baiknya. Orang ni merawat pesakitnya. Ya, dan memang pesakit itu dah lama lah sakit. Cerita je lah tuan-tuan, sahabat saya cerita. Kalau baik ambil pedoman. Saifuddin Osman, apa khabar? Alhamdulillah ya, Allah terima umrah saudara Yang Mulia Tengku Murni Zahid Sob, ada masalah. Maka dia niat nak bagi pada ustaz ni sebanyak RM500 lah contohnya. Dia pun letak atas meja. Dia pun pergi ke dapur siapkan RM500 tu, letak dalam envelope. Nak bagi pada ustaz tu lah. Tiba-tiba bila tengah makan, dia tengok dah tak ada envelope tu. Dalam hatinya fikir, ustaz ni curi duit ni agaknya. Dia pun terdiam sampai kesudah lah. Akhirnya ustaz turun balik, dia cakap, boleh sini duit tu ustaz tu dah ambil, abang tak sempat nak bagi. Dia ambil. Tak patut tu ustaz tu ambil, tak minta pada kita ya. Ustaz ni memang suka ambil hak orang. Diorang suami isteri mulai hari tu tidak datang lagi ke kuliah ustaz tu, kerana nyangkakan ustaz tu ambil duit RM500 ni tadi. Sebulan, 2 bulan, tiba-tiba terserempak dengan ustaz tu kat pasar. Ustaz, apa khabar ustaz? Ustaz lama tak datang, mana pergi? Yalah ustaz, saya ni nak cerita ustaz susah. Itu saya letak duit RM500 atas meja ustaz. Meja masa ustaz datang, betul sedang duit tak ada. Nanti saya fikir ustaz ambil duit ni, tak apalah, saya pun dah tahu hati nak belajar dengan ustaz. Ustaz tu kata, Allah Akbar, saya minta maaf lah, lupa nak cakap. Saya takut duit tu terbang, kipas laju. Saya ambil duit tu, saya letak dalam Quran, kat rak buku kat tepi meja tu. Allah, malunya. Barulah suami isteri sedar 2 bulan dah dia tak baca Quran tuan-tuan. Kalau dia buka Quran tu, tentu dia jumpa duit tu, ustaz tu masuk kat situ. Bukan dia ambil pun, mana nak ambil dia orang. Takkanlah dia ustaz, dia tak reti benda yang haram. Ya. Maka baru mereka sedar, ya Allah, dia kena batang hidung, macam dia lempang-lempang muka, macam nak hantuk kepala ke dinding. Kena nak kenakan ustaz tu, nak kata ustaz tu mencuri duit dia. Rupanya ustaz tu letak dalam Quran, dia tak buka Quran dah 2 bulan. La ilaha illallah Rasulullah.
ruginya orang tuan tak baca Quran. Jadi datang Ramadan baca Quran, berlumba-lumba. Lepas Ramadan ahlan wa sahlan wa jalan. Quran itu, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Besok akhirat Quran tu akan ada lidah untuk berkata, gonya orang ni semua tinggalkan aku. Ya, kerana dia baca WhatsApp, dia baca Facebook, dia ikut TikTok, dia tengok itu, tengok ini, fitnah kebanyakannya tuan-tuan. Tak berhenti-henti, hidup kita ni dalam fitnah aja. Fitnah ni makna kezaliman, kejahatan, penipuan. Ya, yang orang tertentu menipu dan orang di bawah pun suka kena tipu. Ya, orang-orang yang cekap untuk buat penipuan ni di camouflage kan nampak macam betul-betul. Kita ni pun suka tengok benda yang diada-adakan dan buang masa kita sepanjang waktu untuk mendengar benda-benda tu. Tak ada produktiviti langsung. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka taala. Mungkin kita istiqamah tuan ni. Kerana itu turun ayat istiqamah buat Nabi kita, uban di kepala Nabi bertambah tahu. Tambah uban kat kepala Nabi. Ya Allah, bertambah uban kat kepala Nabi ya. Ya, kerana beratnya tuntutan istiqamah tu sampai uban kat kepala Nabi meningkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka taala. Kita dalam hidup ni mana yang kita nak Kala bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah. Diorang kat dunia ni dia mengejar yang akhirat, dia mengejar dunia tu, sungguh akhirat tu dilupakan. Dia tak ada the magic of thinking big. Dia fikir semua small je, semua dunia dia fikir. Bagi dia dunia ni segala-galanya, macam orang kafir tu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia dan hidup ni mengejar dunia, tak sudah-sudah, tak dapat, dia kena dapatkan juga. Apa saja mesti dia dapatkan dunia. Akhirat tu tak ada nilai baginya. Itu sebab dia pergi menjual apa-apa kat bazar Ramadan, dia menipu orang. Ya, saya tak kata siapa tuan, tapi sedih ni kadang-kadang orang menipu ni. Dia jual lain, dia tunjuk lain, dia jual lain. Dia kata ni kuih raya, biskut raya ni buat boleh butter. Kalau makan macam gunai macam dalam mulut, makan keras macam batu. Dia tahu orang takkan datang tukar balik semula. Menipu lah kerja dia sehari. Tuan-tuan jangan buat pasal tuan kita menipu orang puasa, orang buka puasa. Kita menipu orang biasa pun berat hukumannya. Kita menipu orang puasa nak buat apa tuan? Ya, kadang-kadang anak tu buka puasa 5 orang pergi beli nasi ayam tu. 3 orang makan nasi ayamnya elok, 2 orang nasi ayam basi. Kenapa? Kerana semalamnya tak habis jual, dibawa pada hari ni. Cuti boleh dah carry forward tuan-tuan, makanan pun boleh. Kan saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam kisah dibawakan oleh Ibn Qayyim, kitabnya Ruh. Orang yang mati dekat menunaikan ibadah haji tu, nak gali kubur, macam dalam kubur tu ada ular besar. Gali lagi, ada ular lagi. Tanya pada Ibn Abbas yang masih hidup pada ketika itu. Jawapan Ibn Abbas, orang ni kalau kau gali seluruh permukaan bumi pun ada ular menunggunya. Ya, ular yang membalit orang yang tak salat tu satu, tahu ni ular untuk orang penipu. Lalu ditanya kepadanya, keluarganya apa masalah dia kat Baghdad. Rupanya dia meniaga kedai makan. Apa makanan yang tak habis dimasak itu, makanan yang orang makan tak habis tu, sisa-sisa tu dikumpul balik, masuk dalam kuali balik semula, jual pada orang lain pula. Tuan-tuan janganlah buat hal tuan dalam bab macam ni. Saya tak masukkan siapa, tapi kalau kita berniaga ni, anggaplah kita masak tu seolah kita masak untuk diri kita sendiri, anak-anak kita. Anggaplah budak-budak universiti yang beli tu adalah anak-anak kita tau. Jangan kita aniaya mereka. Ini hanya mengingatkan tuan-tuan. Ada orang yang hidup ni fikirannya tumpu pada dunia aja, dia tak nampak akhirat. Ya, kerana kacamata akhiratnya tu gelap, tutup, debu-debu terlalu banyak. Dia tak bertaubat dosa-dosanya yang kita ceritakan tadi, mengakibatkan dia tak nampak jalan ke akhirat. Padahal jalan akhirat tu punya luasnya, besarnya. Ya, tapi dia tak nampak benda tu. Saya tengok satu kisah menarik tuan tentang orang yang ada the magic of thinking big. Orang fikir besar, berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Tahu tak kisahnya tuan? Nabi, ada orang-orang Arab Badui beriman untuk Nabi SAW. Nabi pun puji dia, mengatakan, banyak iman kau untuk aku, terima kasih. Ada tak apa-apa hajat yang kau minta pada aku? Lalu orang Arab Badui itu mengatakan, Rasulullah, saya perlukan kambing yang ada susu, boleh beranak. Nabi kata, Allah, kecilnya permintaan kau. Kan kebaik kalau kau ni punya cita-cita macam wanita tua yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Apa menariknya pada orang perempuan tua tu, Rasulullah? Sebab cakap benda kebenaran wahyu daripada Allah. Tahu tak kisah tu tuan? Wanita tua hidup pada zaman Nabi Musa yang tahu kat mana kubur Nabi Yusuf dan membawa kubur Nabi Yusuf keluar dari Mesir. Itu syarat supaya Nabi Musa dapat selamat daripada diburu oleh Firaun.
bawa keluar Nabi Yusuf punya kubur pusara itu dengan tulang-tulang baginda. Itulah caranya supaya Nabi Musa dapat keluar daripada Mesir, daripada diburu oleh Firaun. Tahu kisah ni? Kita buat esok lah. Ni dah pukul 8 ni, macam mana nak sambung ni? Okey, cukup lah. Bagi suspense sikit. Besok kita sambung bahawa orang yang mempunyai fikiran yang besar, idea yang besar, big mind ini berfikirnya, great mind ni fikirnya lah untuk akhirat. Kaitan dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Bagaimana nak jadi orang semikian? The magic of thinking big, truly. Orang yang betul-betul fikir akhiratnya. Dunia ni hanya sebagai hajat dan keperluan saja, bukan tujuan. Dia satu kemestian yang kita kena ambil tanggungjawab, tapi selebihnya kita serah kepada Allah SWT. Jadi saya nak cerita kepada tuan tentang cerita wanita tua pada zaman Nabi Musa yang telah pun membantu mencari kubur Nabi Yusuf, kerana membawa tulang belulang Nabi Yusuf itu adalah satu kemestian untuk Nabi Musa bagi membolehkan baginda keluar daripada Mesir dengan selamat. Wanita tu punya idea of thinking big dream yang ada dalam hidupnya. Apakah idea dia? Inilah cerita-cerita orang akhirat, kacamata orang akhirat, perspektif ahli akhirat yang melihat segala-galanya daripada Allah SWT, bukan daripada manusia. Manusia ni hanya menjadi sebagai wasilah saja. Selebihnya yang beri menetapkan buka pintu hati adalah Allah SWT. Kita bekerja dengan seorang yang mengampu dia, tuan-tuan. Semua dia cakap salah pun kita tak anggap betul juga. Jadi macam lembu di cucuk hidung, semua betul. Padahal kita tahu benda tu salah. Kalaulah kita jadi penasihat macam ni, tuan-tuan, rosaklah satu organisasi, rosak negara. Kita tak bagi nasihat yang betul. Kenapa? Al-fulus fi dunia, kata Datuk Ismail Kamus almarhum, wal mampus fil akhirah. Awak juga ayat ni teringat pada almarhum Datuk Ismail Kamus kata. Besok kita sambung cerita Siti Ahmad Jadi tak mau jadi macam tu, ingatlah pada Allah. Allah yang beri rezeki kepada kita, Allah beri segala-galanya kepada kita, bukan manusia. Ramadan ni adalah waktu untuk muhasabah diri yang bertingkatkan. Saya sebut 5 perkara tadi, 5 tips tadi. Yang pertama apa kita cerita tadi? Doa berterusan, taubat jangan berhenti, ibadah bila sunat teruskan. Apa lagi kita cerita tadi? Tentang keperluan untuk baca Al-Quran dan istiqamah ni tadi pada akhir Ramadan. Mudah-mudahan esok kita boleh sambung lagi, tuan-tuan, pada hari-hari berbaki Ramadan ni. InsyaAllah doakan saya, mudah-mudahan saya boleh teruskan kuliah selepas subuh ni walaupun dapat akhir Ramadan. Moga Allah beri pada kita semua kesempatan. Allah beri pada kita peluang untuk peningkatan iman, diterima amal salih kita. Jangan lupa malam ke berapa, tuan-tuan? Malam berapa? Ya Allah, malam 27 dah, tuan-tuan. 7 Selasa, 8 Rabu, 29 hari Khamis. Betul? 30 hari Jumaat. Sama ada hari Jumaat tu Sabtu kan? Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Malam ni malam 27 dah malam ni kita siap sedia tau. Malam ni yang kita yang lelaki pergi iktikaf kat masjid. Bila waktunya? Bermula daripada waktu berbuka puasa sampailah subuh hari keesokan harinya. Bagi kita yang perempuan, boleh iktikaf kat rumah. Kalau kita nak iktikaf kat masjid pun boleh. Perempuan-perempuan muda iktikaf kat rumah. Kalau ada suami kita, boleh ikut pergi masjid. Ni malam-malam yang kita target ramai berlakunya Lailatul Qadar. Malam yang ditunggu oleh kebanyakan daripada para salafus salih. Dan mereka memilih malam itulah berlakunya Qadar. Malam ni lah, tuan-tuan. Saya takut saya tak sempat nak jumpa tuan-tuan, nak cakap dengan tuan-tuan lagi. Jadi ni pagi ni, malam 27, kita sama-sama mengimarahkan masjid surau, penuhkan saf-saf untuk semayang. Ingatkan anak-anak kita, adik-beradik kita. So insyaAllah, mudah-mudahan Suri Bisari. Terima kasih Hashim Musa. Terima kasih kerana kirim star pada saya. Terima kasih pada sahabat yang hantar hadiah pada saya dekat TikTok ni. Terima kasih pada anak-anak murid saya yang hantar biskut raya dan sebagainya. Terima kasih semua. Sungguhnya kalian dalam hati saya, walaupun saya tak sebut nama seseorang. Sampai syuruk. Sampai syuruk kuliah kita pukul 7 lebih kurang sampai pukul 8 pagi. InsyaAllah jumpa lagi pagi esok. Kita nak cerita tentang wanita pada zaman Nabi Musa yang dipuji oleh Rasulullah kerana doanya yang sangat hebat. Kita nak menjadi orang ahli akhirat yang fikirannya akhirat. Kau mana pun dunia ni akan berakhir. Rugi kat sini tak apa, kat sana ada. Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih kerana hadir dalam kelas saya, kerana like kami di TikTok, kerana follow saya ke TikTok, ke Facebook. Saya tak terbalas jasa tuan-tuan yang mendoakan untuk saya, yang bagi pada sokongan. Jangan lupa dapatkan tafsir Ibn Katsir ni daripada Ustazah Nurilis, ketua kelas kita.
Ya, nanti ada peluang lepas raya, insya-Allah mudah-mudahan saya dapat jumpa tuan-tuan dalam satu program. Doakan saya dapat adakan program jumpa dengan tuan-tuan. Dulu kita pernah ada kan tahu. Ukhuwadi kita adakan dekat Taman Tasik Selayang. Taman Layang-Layang di Selayang. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh adakan lagi. Sekarang pun mudah-mudahan kebenaran untuk kita berkumpul ramai, insyaAllah tuan ni. Bagi tuan berminat untuk menaikkan ibadah umrah atau menghantar adik-adik ke pekerja ke, alhamdulillah umrah kami telah buka untuk di sekolah yang akan datang bulan 8. Bulan Syawal dah penuh tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi bulan 8 di lepas musim haji bagi nak pergi di sekolah, nak pergi sekeluarga, jom pergi bersama dengan Zazan Travel. Bukan setakat pelancongan biasa, perjalanan biasa, perjalanan penuh dengan tarbiyah, perjalanan penuh dengan pengisian, insya-Allah. Terima kasih pada staf saya yang siang malam pagi petang berusaha untuk memenuhi keperluan tuan-tuan. Dan kami pun ada perjalanan ke Uzbekistan di bawah pimpinan saya sendiri, dan ada perjalanan pergi ke 3 tanah suci, iaitu Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah, juga bersama bawah pimpinan saya dan juga Ustaz Sudin, Tuan Guru Haji Sudin bin Noor dari Melaka. InsyaAllah kita akan adakan program-program perjalanan di Morocco, Spain pun ada, insyaAllah ke Balkan pun ada. Jom sertai kami, cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan yang punya kesempatan. Kami punya perjalanan penuh dengan pengisian, insyaAllah. Ke Uzbekistan tu kita nak lihat sisa tempat kehidupan Imam Bukhari dahulu, dan ada Quran yang pernah dibaca oleh Sayyidina Osman katanya, dan baginda wafat dibunuh ketika membaca Quran itu, masih ada lagi. Jom pergi travel bersama dengan kami. Ingat travel, ingat Zazan Travel ya. Terima kasih Zazan Travel sekali lagi. Dan tuan-tuan yang minat untuk dapatkan birkah Habatus Sauda, stok yang baru telah sampai, alhamdulillah. Yang saya sebutkan kepada tuan-tuan ni merupakan rawatan daripada zaman Nabi dahulu, menyatakan bahawa rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi. Kami telah proses yang kapsul yang mudah untuk dimakan. Mudah-mudahan semua yang baik itu daripada Allah Taala. Jangan lupa ziarah www.telagabiru.com.my dan juga www.zazantravel.com.my. Zazan on Pay, yuk Paris, terima kasih. Zazanonpay.my pun ada, boleh tengok produk-produk yang kami sediakan. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna saghara wa lijami ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma akthir malana wa waladana wa si'na fi darina wa barik lana fi ma ataytana wa atil hayatana ta'atik wa ahsin amalana wa fil lana ونهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اتقوا الله منا ومنكم. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azina, Fazina. Terima kasih Latifah Zulin. Terima kasih kepada Azina, Nur Majid, Maniza, sahabat kat TikTok, Fezul, Imam Muda Faiz, Faiz Zakia Zaid, Firdaus, sahabat semua, Hafizah Jazuli, Nur Halimatun, Nurima Abdullah. Terima kasih semua. Umur Zamir, Zahra, ahlan wa sahlan. Ada Idiana, Ching Chun Fan. Terima kasih Nur Asma, Nur Huda, Selasiah. Terima kasih Wan Rohani, Syahna. Terima kasih semua. Jumpa lagi besok insyaAllah. Jangan lupa tau, tolong sebar kepada semua orang, kena cerita pagi esok, sangat penting. Amalan-amalan terakhir, checklist terakhir kita, moga-moga yang orang Arab kata istidrak ma fata min Ramadan, dengan melakukannya akan memberi pada kita pointer yang tinggi di sisi Allah, walaupun tertinggal pada awal Ramadan. Apa lagi yang patut kita lakukan? Terima kasih terima kasih semua. Terima kasih Baizura, terima kasih Faizul, terima kasih Azhar, terima kasih Barakallahu Fikum, terima kasih Nusia, Aisyah Lina, Rudia, Aisyah Sabrin, terima kasih Aziza Ahmad, kenang aku dan doamu. Terima kasih semua. Azman Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.